Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabillahil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita berada dalam ruangan pengajian Islam kita Universiti Nara, yang mana kita selalu ada tiap-tiap pagi pukul 9, tetapi hari ini lawak sedikit. Yang mana program kita pada hari ini selalunya kita ada, dia panggil ruangnya kita ialah agak panggil kokit terencai, bagi pemikiran dan bagi kesedaran kepada saudara-saudari kita, yang mana kaum muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang mana ada saudara selalu berintizam, selalu dengar daripada ruangnya ruangnya pengajian Islam, khususnya nasihat waktu pagi, yang mana kita selalu ada ini. Saya sebagai salah seorang sebagai pensyarah di Universiti Naratiwat berasa bersyukurlah kita kepada Allah SWT, yang mana kita selalu ikut program-program kita, mengambil kokit terencai untuk nak bagi kesedaran pada fak kita, supaya kita duduk dalam lingkungan orang-orang yang beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ni, sebagaimana saya nak cerita kepada kaum muslimin muslimah sekalian, hari ni Amor sendiri pensyarah di sini jemput Baba Zu kita mari kecek sekali dalam radio, orang panggil radio Staban kita lah, Panlen ini, kepada kaum muslimin muslimat sekalian. Apa khabar Baba Zu, sihat? Alhamdulillah. Jadi Ustaz pun royak semalam ke Baba Zu dah, dua hari lepas ni. Jadi agak-agak rasa saya juga ni kalau Baba Zu tinggal Universiti Nara ni kan. Tak pernah bercakap lagi dalam ni Baba Zu dah. Ini kali yang pertama. Kali pertama hari tu sekali dah kan. Sekali tu hak untuk pengajian Samana Wishakan itu, pengaji hak dalam Wisha hak Samana Wishakan tampak. Jadi saya tengok alhamdulillah, terima kasih kepada Baba Zu, orang yang muda yang mana gigih dalam bidang pendakwahnya. Sebagai kita tahu, ramailah dalam masyarakat kita kenal dia, kenal beliau, dan dia juga tak lari daripada nak kata bekah tak bekah lagi tak lari daripada luksit kita, daripada Universiti Nara pengajian Islam kita, luksit Mahawi Calai Naratiwa Racina Karin, orang panggil duduk di Sathaban Islam lah, Arab Seksa, pengajian Islam. Saya tengok dia masya-Allah, saya mengajar dia lebih setahun lebih dah selama mana balik daripada buat PhD UKM. Saya pun tengok dia tu tak ada semua tu duk mengaji pun, tapi saya pun tekan kat dia, kata kena ambil ilmu dulu tapi orang selalu telefon kat dia nak pergi sana pergi sini. Tak apa, ilmu tu dia panggil alhamdulillah, apabila kita habis di sini universiti, insya-Allah kita boleh bawa risalah Islam kita daripada pihak universiti kita. Jadi saya sebagaimana dak buang dengan Baba Zu lah, mudah-mudahan agaknya kaum muslimin muslimat sekalian wasa nak kecek kali tentang Ramadan kita ni. Tak lama lagi nak masuk dah. Hari ni berapa bulan dah Baba Zu hari ni seolah kata duduk sebelah nak habis dah. Ya. Sebab Ustaz tengok takwin tu 24 Mesa ni boleh jadi nak start Ramadan Baba Zu dah. Maknanya kita hari ni
13 Mesa, maknanya bersama dengan 19 Syakban lah. Jadi Ustaz tengok takwim lah. Cuma kita nanti tunggu cula Rata Menteri. Perakat apa Zul kita kena tunggu pemimpin kita daripada atas. Kita dengar apa daripada panggil perakat dia, maka kita insya-Allah berpuasa bersama sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi kepada kita selalunya berdoa Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan tu. Kita tu semoga Allah memberikan barakah kita dalam bulan Sya'ban, dan kita minta kepada kita supaya Allah menyampaikan kita dalam bulan Ramadan ini. Jadi selalunya saya zaman budak-budak dulu kalau nak masuk bulan Ramadan kan, kita dah bang macam dah masak dah. Tahun ni tu ya bukan kurang tak bang, maknanya seolah kata kita tu telah satu perkara yang kita tidak sangka-sangka macam COVID-19 ni orang panggil rabat dengan corona ni, virus corona ni. Jadi kadang-kadang tu kita pun terlalu kurang sikit bang benda-benda nak Ramadan akan datang, dan kita duk berjaga-jaga dalam kita menghindari daripada penyakit COVID-19 ini, sebagaimana yang kita telah mengetahui dah. Semakin hari Ustaz tengok kemarin tu orang panggil tiap-tiap negara tu dalam dunia ni sudah jadi penyakit dunia dah buat kita dah. Amerika lah yang terbesar yang kena sekarang. Dulu kita tengok China, ada China tu banyaklah orang litah, Italia litah, dan ada sekarang ni di Amerika. Dan alhamdulillah negara kita semalam Bapa Zul Ustaz dengar tu, kita orang yang kena tu teacher tu kau turun dah Bapa Zul ni, alhamdulillah. Di Naga tak ada dah. Di Naga alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Di Naga Selagi tak ada. Di apa tak kebayang Bapa Zul. Alhamdulillah. Bersih dah. Bukan Ustaz orang situ dah tu. Cuma tengok dia kata alhamdulillah. Tak ada. Tak kebayang tak ada. Jadi padahal dia dekat Malaysia. Dekat Malaysia. Jadi kita tengok tu ya ada berapa hampa tahu dalam negara tak ada ni. Bukan kata kita nak bangga, tapi kita pakat-pakat jaga benda-benda ni. Dan kita pun sukalah dengar kata di Thailand kita ni hari ni tu maring sangat ya istihad maring istihad hari ni kata kita tu dapat tip cira tu 33 orang. Jadi pihak kerajaan tu pihak atas tu suka jugalah supaya penyakit ni tu jangan terpepet begitu banyak, tak ada kawal sebagaimana yang berlaku di Amerika kan. Allah kita tengok tu mati mayat gitu saja, tak ada nak tani. Dia gini Ustaz, ya salah satu daripada orang kampung kita hai kuam Brahma. Alhamdulillah. Doktor royak suruh pakai. Ya, pakai. Alhamdulillah. Ini asbab. Ni asbabnya. Kita pakai jaga. Nak kita bit luar tu pakai mes, lepas tu tak ada tepuh dengan orang. Ya. Benda ni menyebabkan jadi kurang. Alhamdulillah. Sebab yang tahunya hak duduk jadi tu gitu kita jumpa kita tu kena. Allahu akbar. Lalu kita jumpa dengan saya tadi pun jumpa dengan Bapa Zul kat tangan gitu jelah. Kat tangan saya. Ni pun duk sembit dah kali dah. Okey. Itu jadi kau ibu dan kau ayah yang mana yang dengar tajuk kita sebagai kokit hendan cai hak kita hari ni. Jadi sebenarnya kita nak kecek tajuk Ramadan. Tidak lama lagi kita akan jumpa dengan Ramadan dan insya-Allah lah kita Ustaz pun saya sendiri pun berdoa lah kepada kaum muslimin muslimat kita semua dunia lah, orang Islam kita tu sihat wal afiah, boleh sama-sama kita menunaikan as-siyam kita dalam bulan Ramadan, dan semoga Allah SWT mengangkatkan penyakit COVID itu secepat mungkin insya-Allah. Walaupun negara masing-masing ijtihad, ada dua negara Ustaz dengar ada ijtihad daripada Iran, daripada Indonesia, tapi kita berdoalah semoga kita boleh tarawih ramai-ramai insya-Allah. Jadi pada hari ini Bapa Zul, tajuk yang saya nak bincang dengan Bapa Zul sikit ni sebenarnya ada pengurusi seorang lagi, tapi tak apa, kita duduk berdua tak apa sebab ada keuzuran lah, seorang lagi saudara hamba tu tak boleh nak bagi tak apa. Jadi pada pagi ni Ustaz nak bagi tema lah sebagai tajuk kepada Bapa Zul. Boleh Bapa Zul kecek sekitar boleh 15 minit, lepas tu kita ada roundan yang kedua. Jadi nak bagi Bapa Zul cakap ni ialah sambut test sempena ni bulan Ramadan ni lagu mana Bapa Zul ni. Kita berada dalam suasana
Apa Bapak Zul kata takdilah, tak banyak hari dah kita ni ke belakangnya dan ini nak masuk panggil boleh jadinya 11 hari lagi kan kita akan berjumpa lah bulan Ramadan. Jadi macam mana kita nak sambut Bapak Zul dengan Ramadan yang begitu barakah ini dan suasana kita duduk dalam keadaan virus corona COVID ini. Jadi Bapak Zul cuba bercakap sikit dah. Sekadar 15 minit. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya terima kasih kepada Ustaz atau Dr. W. Amre kita, yang mana Ustaz ni bukan sekadar hari ni saja Ustaz telah bagi ilmu kepada saya banyak pada tahun yang telah lepas, pada tahun ni tahun yang terakhir. Jadi saya ni salah satu daripada pelajar Monora yang mana saya mengaji bahagian hak Papiset hari Jumaat dengan hari Sabtu. Tahun ni tahun yang keempat. Tahun ni PTC lah ke, insya-Allah tahun ni akan habislah. Kalau Ustaz habis mudah habis lah. Jadi sebenarnya kisi ni tempat ni jadi tak sepatutlah bagi saya, kerana biasa kita duk tengok dalam live shoot hak Starbar ni pekak doktor-doktor saja, ustaz-ustaz hak duk mengajar kita. Tapi hari ni saya nak tunaikan hajat doktor saya untuk sepenuhkan hajat, insya-Allah. Jadi bapa yang dikasihi, hak mana hak duk dengar sekarang tu kalau boleh pecek share sikit untuk saudara-saudara kita hak mana tak dengar lagi tu, boleh kita dengar bersama-sama. Pada hari ini insya-Allah taala kita akan dapat perkara yang baik. Maka ibu bapa, bila kita berada di waktu yang sekarang ni, duduk di waktu pagi, pagi-pagi ni saya ingat ustaz biasa baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ustaz. Bila kita berada di waktu pagi ni, kita bacalah doa Nabi ajar ustaz dah. Ustaz ayat hari tu, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bacalah 3 kali. Insya-Allah taala Allah taala jagakan kita, selamatlah kita. Lebih-lebih lagi selamat daripada penyakit COVID. Ini yang paling besar. Kerana masa sekarang ni pehel-pehel belaka, kita duduk di dalam wabak, dalam hal kesusahan ni. Oleh tu baik tajuk yang telah dibagikan oleh ustaz, saya guna masa di sini lebih kurang 15 minit. Sambut Ramadan ni, kita nak sambut lagu mana ustaz tanya Jadi gini, sebelum kita nak sambut tu, kita kena kenal dulu Ramadan. Ramadan ni week apa kita. Jadi saya nak buat banding mudah-mudah supaya kampung kita lah ni kena ada week 5,000 kop hak kerajaan nak week. 5,000 ni kelebihan apa? Ya. 5,000 lah ni tu kelebihan apa? Sana Ustaz mari tak kebaik Allah. Penuh di tenaga omsi. Hak tu bimbel Allahu akbar. Bapa hak mana kita nak tu memanglah kita faham tapi kena jaga sikitlah beringat sikit. Tangi gapo pecek ceu lalu dah. Pakai mask tu jangan lupa. Pas mask tu jangan pakai hak tu lah. Ya. Ni seminggu dia pakai hak tu lah lagi. Dia tak pakai, dia kena pakai hak lain lah pula. Jadi kita pakai jagalah. Jadi yang saya sebut tadi ni 5,000 ni kelebihan gapo lah ni. Nampak lalu dah. Kampung kita nampak kata 5,000 ni boleh beli beras. Boleh beli telur. Boleh beli minyak. Lepas tu boleh nampak tu saat ni sebab kita nampak dalam rumah kita, satunya kita duit tak ada. Anak kita tak ada kerja. Jadi kita perlu benda tu. Kalau gitu saya nak sebut katanya Ramadan ni kita kena kenal dulu. Bila kata Ramadan ni, Ramadan wigapo kepada kita. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kita sebut
Nabi kata naumus shaim ibadatun. Wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa zambuhu maghfurun. 5 perkara. Ni satu hadis. Dan banyak lagi hadis-hadis kelebihan dengan Ramadan. Jadi kita ambil daripada sini, satunya Nabi katanya orang tidur bulan Ramadan ni adalah ibadat. Satu. Yang kedua, dia bulan Ramadan ni dia tak kecek dalam bulan Ramadan tu supaya dia tak tasbih. Masya-Allah. Supaya pahala tu dapat seperti tasbih. Dan yang ketiga, wa amaluhu mudha'afun. Allah. Amalan kita buat bulan Ramadan ni mudha'af. Maknanya berganda-ganda. Ya. Amalan berganda-ganda. Kalau gitu kita tanya, kita nak tak amalan yang berganda-ganda? Tahu Ustaz? Ya. Kita nak ke tak amalan berganda-ganda? Sampai saya banis setengah duit 5,000 ni. Nak ke tak? Nak. Oh, duk semak suruh orang muda-muda tolong semak diku Aku nak duit ni. Ustaz semak ni. Tak boleh tak sampai ada syarat. Dia ada syarat dia. Ada syarat dia. Kalau orang kerja kerja tak boleh dah. Boleh. Abang boleh tak? Tak. Sazu boleh. Boleh. Jadi kita tahu kata kelebihan tu ada. Dan kita lah ni tu kita nak benda tu. Lepas tu Ramadan ni kita boleh tahu kata kelebihan Ramadan ni buat amal ni bergana-gana. Pak kita tanya kita nak kedok amalan bergana-gana. Kalau kita tak orang tu sambut Ramadan tak sebenar. Ya. Tapi bagi orang yang nak kepada pahala bergana-gana, maknanya kita waksa boleh 10. Waksa boleh 10, waksa boleh 10. Kalau tak ni. Kita ni orang baca Bandung. Jadi kita nak kepada pahala yang bergana-gana. Wa du'auhu mustajabun. Doa kita mustajab. Dalam bulan Ramadan doa diterimakan. Jadi ibu apa? Doa ni kadang-kadang kita duk cari tempat yang Allah Taala terima doa. Pergi Mekah, Madinah. Dah ni tak lagi. Orang duk pergi Mekah salah satunya nak pergi berdoa Ustaz. Nak pergi berdoa, nak pergi umrah, nak pergi haji, nak pergi berdoa, nak pergi di Arafah, nak pergi di Muzdalifah, di tempat yang Allah Taala terima doa, semua pakat nak pergi. Sebab mereka itu tahu kelebihan kata pergi doa sini Tuhan terima. Tapi lah ni tak boleh nak pergi. Maka masa Tuhan terima doa nak siapa dah. Masa yang Allah Ta'ala nak terima doa kita ni, nak siapa nak mari dah, iaitulah Ramadan. Kalau gitu kita nak berdoa ke dah? Kalau kita nak berdoa, tak lama dah masa yang untuk kita nak berdoa, yang Allah Ta'ala kabulkan doa kita, mustajab akan doa kita. Dan yang kelimanya, wazambuhu maghfurun. Ni besar sekali, iaitulah dosa diampunkan. Jadi bulan Ramadan, maknanya bulan Ramadan ni dosa kita diampunkan. Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Kalau gitu ibu bapa yang dikasihi, kita kena klik tengok kita ni gapo yang kita kurang, amalan kurang, gapo yang kita banyak, dosa yang begitu banyak. Kalau gitu bila kita nak ampunkan dosa kita? Ramadan nak sapa ni adalah satu bulan yang mana Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Maka bulan Ramadan inilah kita kena sambut dengan baik. Kita kena berasa gembira. Sebab itulah saya sebut yang pertamanya ibu bapa, iaitulah kita kena tahu kelebihan. Kelebihan Ramadan ni lebih sekadar mana. Pak kita ni nak kedok, barulah kita nak sambut dengan rupa gembira. Jadi bila kita tahu masalah ni, COVID tak COVID, dia tak kira dah. Diaไม่มีปัญหา ยังไม่ใช่ปัญหา COVID นี่ไม่ใช่ปัญหา เพราะอะไร เพราะเราต้องการดุอาที่มุสตะญับ เพราะเราต้องการอัลลอฮ์ตะอาลาอภัยโทษให้กับเรา Jadi COVID kita tak kira dah perkara ni. Maka tangga yang pertama ibu bapa yang dikasihi, kita fikir katanya Ramadan ni lebih, Ramadan ni adalah satu bulan yang Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita, nak bertambahkan pahala kepada kita bergana-gana. Oleh tu tak lama nak masuk kepada bulan Ramadan. Hari ni kita nak sambut gapo? Ulama sebut bulan Syaban. Bulan Syaban adalah satu bulan untuk kita bersihkan hati kita. Bersih hati dulu. Hati kita nak masuk Ramadan ni kadang-kadang siap dah lah, duk menalih dah, puasa nak mari dah. Nalih gapo Ustaz? Nalih tak ada nak makan. Hak ni hak kita nalih.
Peh kata tak ada duit. Ramadan bukan bulan nak makan. Nampak tak? Sebab orang kita duk gamar apa? Duk gamar mak tabak. Ako. Keceno. Sampai tu dia kata siap dah lah. Tak nak. Jadi duk gaduh dengan buku makan. Ya, duk fikir situ no. Fikir betul kelebihan ni tak ada duk fikir. Jadi kita kena tukar. Sebab tu kalau hati kita tu baik, kita akan boleh fikir benda-benda yang baik. Kita fikir benda-benda yang baik untuk gapo di hari ni, untuk kita bersihkan hati kita dulu. Menyucikan hati kita bila masuk Ramadan, hak tu kita wa amma dengan tubuh terang. Wa amma dengan sempurna. Tapi kalau hati kita tak bersih, esok gai Ramadan, tak ada apa lah. Tak ada buat apa. Jadi tuai tu puasa, tapi berzikir pun dak. Tasbih pun dak, berdoa pun dak. Mari tarawih sama telah lagi. Sebab itulah tanggung yang pertama untuk kita buat persiapan nak sambutkan bulan Ramadan, iaitu masa sekarang kita bersihkan hati kita. Lepas tu tanam dalam jiwa, dalam diri kita, dalam hati kita, Ramadan nak sapa, berasa mujur, berasa gembira, berasa suka. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi pada masa yang dahulu. Nak masuk Ramadan ni suka bela-bela dah. Bukan suka boleh makan ceno. Suka di segi amalan bergana-gana. Tuhan ampun. Jadi kecek mudah-mudah ibu bapa. Kalaulah kita puasa sempurna, kita buat amal tengah malam sempurna, kita bersedekah dalam bulan Ramadan, habis Ramadan kita mati, syurga kita. Seolahnya gitu. Kita dapat syurga Allah Ta'ala. Maka kita wasa gembira, wasa mujur bela-bela. Ini nak tanya hati kita ni. Sebab tu bersihkan hati kita, bersihkan baik. Kita klik kepada buat bak kita banding saat ni, supaya kita nak dapat duit 5,000. Boleh 5,000, boleh gapo? Boleh beli beras. Jadi hak duduk serabut hari-hari hilang lalu dah. Ini kelebihan. Allah. Inilah salah satu dari yang pertama yang saya sebut. InsyaAllah saya bagi kepada Ustaz. Allahu Akbar. Jadi terima kasih kepada Bapa Zul kita yang mana bagi kepada kaum muslimin muslimat tentang kokit tencai kita nak masuk dalam bulan Ramadan. Allah, Bapa Zul bagi pandangan saat ni 5,000 tu. Kita Allah Bapa Zul Ustaz dah dengar dalam berita kata orang yang yang masuk dalam website tu nak ambil duit tu 5,000 tu. Hak Ustaz dengar naik kereta tadi tak dengar lagi lah. 27,000 Bapa Zul. 27 juta. 27 juta. Allah, pada dah hak orang ton tu apa banyak dah kan. Jadi ada lagi lah 23 juta dah dan sebagainya tu dah. Jadi nak kata banyak juga orang kita ni yang tapi ialah maknanya pihak kerajaan lah yang pilih pula Bapa Zul. Jadi Ustaz nanti kita bahawa Allah fufa kita tu maknanya tak boleh kata juga ni mana kepada kaum muslimin kita tu sebab takut tak ada makan Zul ni. Dia mau berjaga malam nak masuk dalam apa website tu boleh masuk tu. Jadi sebagaimana Bapa Zul kata tadilah kita juga bulan Ramadan pun kita cubalah berjaga-jaga, kita cuba buat istiadat dalam bulan Ramadan, macam mana kita nak menyambut dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan tadi sebagaimana Bapa Zul kata tadilah yang mana kita telah dengar tadi, alhamdulillah kita bersungguh-sungguh untuk nak nak masuk kita dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Syaban pun ada dah Bapa Zul dah. Kita duk puasa, buat istiadat untuk boleh nak menempuh dalam bulan Ramadan. Jadi hari ni Ustaz ni Bapa Zul minta maaf lah, kadang-kadang dia ambil tanggungjawab pengurusi juga kan. Dan Ustaz cuba nak tambah sikit Bapa Zul jadi kaum muslimin muslimat sekalian. Jadi dalam bulan Ramadan ni kalaulah kita nak bagi kaum muslimin kita nampak dan Ustaz serulah kepada kaum muslimin muslimat kita semua, kalaulah kita nak tahu sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini, Ustaz pun tengok dalam Al-Quranul Karim. Dia ada Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sebut kepada kita di dalam Al-Quranul Karim ni start daripada ayat 183 Bapa Zul sampai kepada 187. 183 sampai kepada 187 ni Bapa Zul, ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita di dalam bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah. Jadi kalaulah kita tengok di dalam ayat ini, ayat 183 sampai 187 ini, kita telah memahami rahsia bulan Ramadan itu yang ada kepada kita.
Sebab saya ni mari dengan Baba Zu nak mukadimah ya. Kita boleh jadi Baba Zu, kita dalam sebulan Ramadan ni, saya rasa Baba Zu bukan sekali ni. Nah, banyak lagi kita nak memahami ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Cuma sebagaimana Ustaz sebagai nak mukadimah kepada kita tu kan, ayat ni selalu kita dengar sama dah Baba Zu dah. Ayat yang pertama tu, ayat yang 100 83 tu ayat kita selalu dengar sama dah. Cuma ayat yang belakang-belakang ni ya kena perlu syarah begitu banyak juga lah tentang Ramadan. Jadi suruh pada kita kaum muslimin muslimat sekalian, surah Al-Baqarah ayat 183 sampai kepada 187 kita cuba kajikan. Lah ni dah kaji Bapak Zu. Sebagai kita nak buat persediaan kita untuk bulan Ramadan ni yang mana yang dikendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Ar-Ramadan yang itu sebenarnya. Nah, maka dalam ayat-ayat ini ni sebagaimana yang Ustaz nak cerita pada kita, dia ceritanya ialah wahai ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayaman ma'dudat ila akhir ayat. Jadi dalam ayat surah Al-Baqarah ini 183 ni Allah kitab kepada orang-orang yang beriman. Kita lah Bapak Zul Orang-orang yang beriman kita. Orang yang beriman itu difardukan ke atas kita, atas kamu itu as-siyam. Siyam Bapak Zul siyam. Kadang-kadang kita ingat kata nah, orang siam kan? Tak apa ni siyam ni ialah siam ni puasa buat kita nah. As-siyam takut kita tukar nah. As-siyam ini ialah puasa kita nah. Puasa kita. Jadi puasa ini dia di kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ni kita ada wasai difardukan kepada rakyat Nabi Muhammad duk kata umat Nabi Muhammad sahaja, tetapi puasa ini difardukan kepada umat yang terdahulu, umat sebelum tu. Sebagaimana Ustaz tengok di dalam tafsir-tafsir yang menjelaskan dia difardukan kepada Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mana berlakunya banjir yang besar, maka Nabi Nuh mengisytihar kepada orang yang mengikut Nabi Nuh supaya berpuasa. Semoga Allah menjauhkan dengan banjir yang begitu besar. Dan begitu juga puasa ialah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud yang kita selalu dengar ya selalunya selang-seli dah apa sudah. Selang-seli sehari puasa, esok tak puasa, selang-seli pula. Ini puasa ini memanglah berlaku kepada umat-umat itu dahulu, dan banyak lagi lah puasa yang berlaku kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Itu kita cuba kaji dalam Al-Quran Karim. Yang puasa ni memang benda tu berlaku kepada umat itu dahulu. Jadi puasa ini untuk apa Bapak Zul? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita dapat kita takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ni apabila royak tentang takut ni Bapak Zul, Ustaz selalu ingat semula hadis Umar Ibn Khattab ni. Jadi hadis itu tu maksudnya ialah kita tu berjalan kita ni seolah kita buat dalam dunia ni kita hidup tu berwaspada, duduk dalam keadaan berjaga-jaga. Macam seolah kita berjalan di atas duri, atas kaca. Macam mana Bapak Zul? Kita duduk dalam dunia ni, maklumlah dunia ini Bapak Zul dia banyak dengan maksiat. Banyak dengan gejala-gejala. Saya pun pernah dengar seorang ahli pemikiran nak wisyakan nama salah seorang daripada nak wisyakan orang yang beragama bukan agama Islam dia ceritanya dia kata hak berlaku Covid ni ialah salah satu salah satulah nak ayat kata dia percaya apa kita tak tahu lah kan. Dia kata salah satunya hak dia percaya itulah untuk nak membersihkan daripada maksiat, nak membersihkan dunia ni, sebab dunia ni manusia ni selalu hidup dengan berbagai-bagai macam. Seolah kata dunia ni kotor. Dunia kita tak payah cerita Abah Zul. Dunia Allah kita tengok kalau lah orang-orang yang buat maksiat macam mana Abah Zul. Jadi soalan kata hak hari ni ialah
ini orang yang bukan Islam kata Bapak Zul Ya. untuk nak membersihkan yang ada di dalam dunia ini, untuk nak baru balik. Nah, jadi ini daripada ucapan orang nak usyakkan yang bukan Islam yang mengatakan lagu tu, apatah lagi kita orang Islam. Nah, jadi kita hidup dalam dunia ini sebagaimana yang Umar Ibn Khattab ini selalu menjelaskan, kita hidup dalam keadaan berwaspada. Kita jalan duduk dalam dunia ni, janganlah kita tu rasa duit banyak nak beli belaka. Tak kira kita beli barang tu menyalahkan hak Islam atau tidak. Sebab Ustaz selalu bagi kesedaran kepada kaum muslimin muslimat ni, kita hidup dunia ni, kita nak buat gapo apa Zul? Kita kena tanya hati kita dan otak kepala kita, benda ni bercanggah dengan Islam atau tidak. Kalau bercanggah jangan kita wasa lawai apa kita dah. Jadi puasa-puasa ni sebenarnya Ustaz nak tambah sikit pada kefak kita ni, sebab masa ada lagi bagi Ustaz 5 minit. Ustaz ni dia kata puasa ni macam mana disyariatkan. Nah, puasa ni ia sebagaimana yang kita tengok di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, puasa ni Bapak Zul dia difardukan ialah pada tahun yang kedua Hijri. Tahun yang kedua setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tu hijrah kepada Mekah pergi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi sebelum tu ada yang berbentuk puasa. Nah, ada setengah ulama mengatakan puasa Ashura. Ada setengah ulama mengatakan puasa sebulan 3 hari. Jadi bermari fardu puasa kepada umat Nabi Muhammad kita yang berbentuk rasmi, yang berbentuk comel latin dalam Al-Quran, yang menjelaskan kepada kita ini adalah puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan ini yang telah difardukan oleh Allah SWT ialah pada tahun yang kedua. Kalaulah tahun yang kedua Hijri, kalau as-salah semaya yang difardukan orang panggil tahun yang ke-12 masa Nabi kita dilantik menjadikan Nabi. Nampak Bapak Zul? Nampak tak beza dah tu? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala melantikkan Nabi kita menjadikan Nabi dan Rasul, Nabi kita tu dalam masa itu tu, Nabi Allah dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul itu umur 40 tahun Bapak Zul kan? Maknanya umur Nabi kita 52 tahun. Nah, apa ni dia panggil difardukan solat itu pada tahun yang ke-12 kenabian. Maknanya umur 52 Nabi kita tu tak difardukan as-solah kepada kita, sebab masa tu ialah kita dah tahu bahawa Nabi kita diterimakan as-solah itu Isra wal Mi'raj. Masa ketika kita Nabi kita dalam keadaan duka cita, dan Allah SWT kita mengangkat Nabi kita Isra wal Mi'raj, yang mana kita selalu baca dalam bulan apa? Bulan Rajab. 27 Rajab kita selalu baca. Jadi Ustaz nak cerita kepada kita bahawa tentang fardu bulan Ramadan ini yang kita berpuasa ini difardukan pada tahun yang kedua Al-Hijri. Nah, setelah mana Nabi kita hijrah duk Madinah kepada duk Mekah pergi kepada bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi disyariatkan itu apa dia? Kalau lah sebut disyariatkan, Ustaz selalu ingat kalau bila disyariatkan ialah hikmah adalah hikmah. Cuma Ustaz nak sebut dua perkara kepada kita. Yang pertama ialah hikmah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia difardukan kepada kaum muslimin kita puasa ini ialah nak bagi apa dia kata di sini Bapak Zul, nasib saudara sesama muslim yang berada dalam kelaparan dan sangat memerlukan. Dengan demikian dia akan bersempati dengan golongan yang tidak bernasib baik dan kemudian menghulur bantuan kepada mereka. Apa dia makna Bapak Zul? Ialah maknanya apabila hikmah dalam bulan Ramadan ni, kita ni nak latih diri kita ni macam mana ni. Kita wiwasa gak saudara Islam kita ni Bapak Zul. Kita ni hidup mewah nak. Tak penuh kita mengalami orang yang susah lagu mana dia hidup Bapak Zul. Jadi apabila mari bulan Ramadan ini, mari bulan Ramadan ini kena berdoa lah dia. Apabila kena berdoa, dia rasa Allah berdoa ni, tapi kadang-kadang ni Ustaz lah bagi pandangan Ustaz lah, kalau orang berpuasa sama-sama dah, dia puasa berapa tu 30 tahun 20 tahun tapi dia tak rasalah. Tak rasalah kepada orang pakai miskin yang hidup lagu mana ni. Ustaz rasa tak sapa lagi Bapak Zul. Tak sapa lagi dok. Kita wiwasa Allah. Kita
Kita tengok orang kita pakai miskin ni kan. Tak nak duduk dah kita apa sudah. Oh, Allah sebab berlaku Covid dah. Macam mananya umat saya duduk dah. Macam mana abangnya keluarga kita, negara kita duduk dalam keadaan yang susah. Sebab itulah orang-orang yang ada spirit ni Bapa Zul dah. Pemimpin-pemimpin yang ada spirit kita dengar dah. Orang tu nebula tak ambil gaji. Seorang tu 3 bulan dah ambil gaji. Kalau tempat kita, pemimpin kita yang ada spirit itu comel juga apa sudah. Ingat nah, berlaku lagu ni orang kita tak boleh buat kerja. Jadi nak cerita kepada kita bahawa puasa tu nak ajar kepada kita. Nak ajarkan kepada kita ni kita boleh sempat tidak ni hak kita lapar-lapar tu kita boleh tahu rasa kita dengan orang susah lagu mana. Sebab kita kena ingat baik bahawa kadang-kadang orang kerja Bapa Zul, hari ni dia kerja duit yang boleh hari ni habis dah. Kadang-kadang orang kerja tu ya boleh 100 kok, 150 kok tak cukup makan anak. Allahu akbar. Hari kita tengok wasa. Allahu akbar. Nah, dan yang kedua Ustaz ada ingat kata dah pada zaman dulu, kadang-kadang zaman dulu ke mana masa Ustaz ada mengaji kat dulu di Sudan Bapa Zul kan. Apabila kita puasa di negara panah ni, Sudan negara panah Bapa Zul kan. Kita di rumah kita tak rasa nah. Air ni wasa biasa dah nah. Apabila kita pergi negara yang panah macam Sudan kan, sampai kepada Ustaz pernah sampai satu ketika tu 53 darjah Celsius. Covid tak ada kalau 53 dah. 60 lagi juga. Covid mampu dah. Jadi Ustaz masa tu dah. Masa puasa ada satu ketika 53 darjah tu kita minum air ni teguk ada wasa Allah nikmat yang mana Allah bagi kepada kita. Ini wasanya nikmat air begitu besar kepada kita. Nah, nikmat air begitu besar. Nah, jadi dalam bulan Ramadan ni nak mengajar kita ni, adakah kita tu boleh ke tak kita puasa sebulan tu kita boleh rasa ke tak jiwa kita tu nah lagu mananya orang susah, nak sempati kepada orang susah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, puasa ni sebagaimana yang kita selalu dengar lah, ia satu madrasah juga Bapa Zul, satu sekolah. Apabila kita masuk bulan puasa ni kan, dia ada sistem satu sekolah pula, orang panggil madrasah Ramadaniyah. Ada orang sebut sekolah Ramadan sendiri itu dia ada. Tapi sekolah ni apa dia Bapa Zul, kalau kita ingat sekolah ni? Sekolah ni ialah satu sebuah sekolah. Betul. Nak mendidikkan orang tak? Kalau kita masuk Mahawidyalaya pun dia katakan sekolah juga tapi berbentuk sekolah tinggi nah. Sekolah yang rendah, sekolah Matium tu apa dia? Sekolah-sekolah tu kalau kita tengok secara mudah-mudah nak didik anak-anak kita menjadikan orang yang bagus, orang yang molek. Maka dalam bulan Ramadan dikatakan madrasah juga untuk nak didik jiwa kita ni. Dalam ni supaya kita ni jiwa yang bersih kita, jiwa yang molek kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz kata sekadar dululah sebagai hikmah yang mana ada apa ni, apakah yang disyariatkan untuk syariat untuk berpuasa itu. Nah, jadi kita pergi seterusnya kepada Bapa Zul kita dengan tema yang kedua, sebagaimana kita berbincang dengan tentang Ramadan ini. Tema yang kedua ini ialah Bapa Zul macam mana kita bulan Ramadan mendidikkan sikap kita itu sebagaimana yang dikatakan sifat murah hati Bapa Zul. Lagu mana kita ni? Jadi Ustaz minta Bapa Zul memperjelaskanlah sekadar 15 minit jugalah Bapa Zul dipersilakan Bapa Zul. Ya, alhamdulillah. Jadi soalan yang kedua iaitu bagaimana kita nak kita ni menjadi sifat orang, jadi sifat pemurah. Saya nak buat banding mudah-mudah. Tangan kita ni kita boleh buat dua belah. Satunya sebelah ni. Dan yang keduanya sebelah lain ni. Jadi kalau kita nak pergi barang mari duduk sini, kalau kita tak tangan lagu ni barang ni duduk lama kita. Barang ni duduk lama. Kalau duit ni duduk lama dengan kita. Siapa duit kita boleh kepar nah. Bila orang ni kepar duit ni, maknanya orang ni payah dia nak buat tubik duit ni. Nampak? Tetapi kalau kita pusing tangan sebelah lain ni, kita kita pergi lagu ni. Ia lengah. Belah ni yang mudah lengah. Bila yang mudah lengah, yang mudah nak lepas. Bila yang mudah lepas, hak ni lah yang nak wi kepada orang. Jadi nak ayat katanya, kita kena jadi orang tangan atas. Jangan jadi tangan kok ni semua. Kalau jadi tangan kok ni semua ni, dia tak wi kok orang ni. Dia tak wi kok orang.
You nak guna dia. Ya. Supaya kepah. Bila kepah, hak ni 100% you tak boleh kau orang juga. Tapi kalau tangan duduk sebelah di atas, hak ni lah orang sifat pemurah. Jadi dalam arti katanya, kita kena jadi orang sebelah tangan atas. Jadi tangan kau ni. Ya. Tangan yang pertama. Lepas tu, bila kita berada di dalam bulan Ramadan, jadi kita kena tengok setiap kampung Allah Ta'ala hatta manusia ni berbagai-bagai. Nah, lai rubek. Manusia dalam satu kampung. Tak usah banyak lah. Satu kampung. Satu kampung ada 200 keluarga. Ada 200 keluarga. Dalam 200 tu ada bagai-bagai jenis. Nah, kalau banding kaya dengan miskin, ada kaya, ada miskin. Dalam 200 ada kaya, ada miskin. Dalam 200 tu ada alim, ada jahil. Ada pemimpin, ada rakyat. Ya. Berbagai-bagai. Kalau gitu kita ambil hak dua. Kita ambil kaya dengan miskin. Apa tu tak buat 200 keluarga kaya belaka? Apa tu tak buat 200 keluarga ni miskin belaka? Apa ambil orang kaya mari duduk sekali dengan orang miskin? Apa tu buat lagu tu? Dalam satu kampung ada orang senang, ada orang susah. Nah, dalam arti katanya Allah Ta'ala nak uwi orang kekaya, hak kaya tu saat ni guna sifat kaya dia kepada orang susah. Kepada orang susah. Kalau suatu kampung ada kaya belaka, zakat nak pergi tahu mana? Nak pergi keluar siapa dia? Kalau suatu kampung tu susah belaka, tak ada makanan nak makan. Nyanyi orang susah, nak minta tolong siapa dia? Kalau gitu, hikmah Allah Ta'ala menjadikan orang kaya duduk sekali dengan orang miskin, ke hikmah ni. Hikmah untuk tolong kepada orang miskin. Kalau gitu, kita orang kaya kalau jadi lagu tu saat ni, jadi tangan lagu tu saat ni. Ya. Ya tak tubik duit Mana duit kita tak tubik. Duit kita tak tubik. Kau duk tangan kita semua. Walaupun duit tu gapo yang panggil kecut. Apa ni? Khonyok dah. Nyok kepah juga, kacau kepah tak jauh buat tubik luar. Nah, padahal duit kadang-kadang nak jadi hancur kena pergi tu lama. Tak jauh juga duit kau orang. Nampak Ustaz? Ya. Tapi kalau jadi tangan lagu tu, dia tak pergi lama, dia nak lepas lalu dah. Dia mudah terlucup. Sebab kita pergi kali ni. Lama-lama wasa nak lepas. Jadi kita kena tanya orang jadi tangan lagu tu. Jadi kita orang yang kaya kena jadi orang tangan lagu tu. Lepas tu kita fikir, cuba kita gambar tengok. Gambar apa? Gambar orang susah. Subhanallah. Orang susah di hari ni susah sungguh Ustaz. Ya, betul. Susah sungguh. Mari ni saya long berhenti. Ya, masya-Allah. Saya long berhenti, saya pergi di satu rumah. Satu rumah ni ada anak 4 orang Ustaz. 4 orang. Ya. Anak 4 orang, mak seorang, tok lelaki tak ada. Becek tok lelaki. Lepas tu anak ni susah. Duit kerja sehari boleh 60. Anak 4 orang, bini, mak nak makan gapo 60 Ustaz. Sehari boleh 60. Pala ni tak boleh kerja. Ya. Lah ni tak boleh kerja. Makna susah. Satu keluarga lagi kita pergi Ustaz. Jadi kita pergi masuk dalam rumah, kita tengok dapur dia Ustaz. Kita tanya mana Pak Nanok? Ya. Pak Nanok duduk mana? Dia kata tu Pak Nanok. Ada ke apa? Ada dapur harai Ustaz. Besar ni dapur harai. Kita tak pakai dah dapur harai Ustaz. Lah ni orang pakai gas belakang. Gas belakang tu. Ya. Gas belakang. Tapi kayu api dia ada, harai pun ada. Kata Nanok dengan dapur tu. Orang telur dengan hak tu. Allahu duduk dengan dia, duduk dengan cucu. Duduk dengan cucu. Susah sangat-sangat susah. Subhanallah. Jadi maknanya kita orang yang senang. Jadi di hari ni kita kena gambar katanya. Kalau kecek bak susah lah kau. Tapi susah tak serupa. Tak sama. Tak sama susah. Kita kata susah orang senang. Orang toke-toke. Susah ke apa? Susah duit nego tak masuk. Ya. Dia tak boleh nego, duit nego tak masuk. Tapi kalau tanya duit ya ada tak nakal. Ada Ustaz. Nah, duit ada duk taruh. Duit duk taruh tu ada. Tapi susah duit nak duit hak masuk tu tak masuk. Tu hak dia kata susah. Nampak? Tapi susah orang sesak ni, susah orang pakai miskin ni, susah duit tak masuk. Lepas tu susah duit tak ada. Duit hak taruh ni pun tak ada. Maka hak ni dia panggil susah sungguh.
Nah, Di Thailand kita ni berapa orang setara mana lah persen orang susah yang kaya berapa tu persen tahu? orang susah. Allah Rabbi. Saya rasanya persen sangat banyak. Banyak Kalau kita banding mudah-mudah ya. 80%. 80% berapa tu ni? 80% orang susah, kita buh 3 cawak kita lah. Ya. Misal kata dalam kampung 100 buah rumah. Allah. Hak susah tu duduk dalam 80. Tapi radak tu. Radak betul no. Radak 1 2 3 tengok gila dah. Tapi duduk ni hafal. Mana hak seni duduk dalam 20 je. Banyak yang susah. Tapi hak susah sungguh-sungguh tu tak sampai 80. Hak susah sungguh makna rumah pun nak rutuh. Ya. Hasilnya pun tak ada, motor tak ada, rosak pun tak ada. Hak tangan tu duduk dalam 10% lah. Kita katanya. Kita kata no. Ni untuk sama jawab kita tu. Kamu ni tak. Mari dulu saya buh dalam Facebook ni pakai atas ramah ustaz. Pakai atas ramah hak ni susah Allah. Jadi kita fikir mari kata dah nak buat macam mana. Ya benda-benda ni ustaz. Di hari ni kalau setiap kampung, amo nampaklah dah. Kalau setiap kampung ni orang hak ada. Ada sikit, ada banyak, pakat orang hak ada ni. Dan kontimi tanah ni pakat we jadi satu. Jadi kita boleh sapuh kemiskinan orang kampung dalam kampung kita. Kita banding mudah-mudah ustaz, hak kaya-kaya ni buatlah we jadi nyapu ustaz. Jadi nyapu. Nyapu lidi. Nyapu lidi tu tak? Nyapu lidi. Lidi ni halus ustaz dah. Lidi halus. Tapi lidi duk sore boleh buat gapo ustaz? Boleh sekadar colek gigi ni ya. Colek hai gigi ya. Lepas tu mudah patah. Mudah patah kalau duk sore. Tapi kalau lidi tu hipung we jadi so. 100 lidi ya. 100 lidi hipung so ikat kemah. Ya kemah. Kalau kita upih tak patah dah ustaz. Oh, ya kemah dah. Ya kemah. Dan kita boleh sapu dah. Boleh sapu ke apa? Boleh sapu sapa, boleh sapu benda cemar. Hak kita nak sapuhnya, sapu kemiskinan orang kampung. Allahu akbar ni. Kalau kita pakat ustaz. Mana kalau pakat waktu beg mu 5,000, hak ni 5,000. Allah. Beras kilo 100, beras 5 kilo ustaz. Sejabir ke? Sejabir 120 kah? Sejabir tu 100 kok. 100 kok Allah kita. Teracak 100 kok. Beras mahal lah ni. Buh kita kata 100 kok. 100 kok ni kalau 100 jabir, 100 jabir jatuh di 10,000. Kalau kita pakat saat ni boleh tak? Allah. Kita boleh buat doa. Kita boleh buat doa. Setiap kampung. Kita jangan tunggu kerajaan. Tak apa, hak kerajaan suku. Hak tahan suku, hak nuingan tu suku-suku. Tapi dalam kampung masing-masing kalau pakat sungguh, insya-Allah kita boleh tolong orang kampung kita. Maka dengan sebab ni lah ibu bapa yang dikasihi, sahabat biasa tanya Nabi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Lafaz hadis tu hangpa tak ingat. Kalau ustaz ingat ustaz boleh sebut. Jadi arti hadis tu sahabat tanya, ya Rasulullah, amalan gapo hak Tuhan saya? Amalan gapo hak Tuhan saya? Jadi sahabat ni dia gini. Sahabat ni dia boleh tanya. Dia boleh tanya benda lebih. Benda lebih, benda molek. Ya Rasulullah, amalan gapo hak Tuhan saya? Saya sekali No. Jadi dia ni nak wi Tuhan saya kepada dia. Maka Nabi kata amalan buat wi orang senang. Tak usah jangan buat wi orang serabut. Wi suka hati orang hak duk serabut, kita wi suka hati dia. Orang hak susah kita wi suka hati dia. Kita wi dia gembira, wi dia suka. Maka di hari ni ustaz, beras 5 kilo orang suka dah ustaz. Betul, orang suka dah. Ya, betul dah. Di jalan makan amo suruh tuan amo hantar lagi. Hantar beras lagi, hantar beras tu yang cip ustaz dah. Lepas tu ada cucu seorang anak yatim sekali dengan mak dengan cik tua lah, umur 80 70. Kena kit juga kita jangan apa je ni. Maka kita wi beras 5 kilo ya ustaz. Beras 5 kilo ni dia suka alhamdulillah. Tengok air mata dia tu mengalir air mata dengan sebab kesukaan. Maknanya 5 kilo di hari ni tu suka gembira dah. Bagi orang yang susah sungguh ustaz. Bagi orang susah sungguh ni hak dia nak. Hak dia nak. Jadi gembira. Jadi kita kalau kita boleh buat amalan lagu ni ustaz. Lebih lagi bulan Ramadan. Allahu akbar. Boleh di bulan tahun dipanggil ustaz diri ni apabila bulan Ramadan tahun ni kan. Boleh ada orang yang hidup dalam 60 tahun ni tak pernah jumpa lagi apa sudah? Tak pernah jumpa. Sekali dengan penyakit COVID ni. Berlaku lagu ni. Berlaku lagu terawih tak tahu lagi. Terawih tak tahu lagi ni. Boleh buat kalau. Boleh buat. Nah.
Oh, nampak Ustaz nampak tu. Tapi nak ayat katanya Ya, ya, setiap ya. kampung kita pakat bergerak lah. Tak bergerak nah. Pakat bergerak. Orang Kalau yang ada Ya, kalau nampak. ada comrong pemuda-pemuda, Okey, pemuda ni dia tak ada duit. Dia nak buat gapo boleh, tapi kuam kit kita Kuam kit dia. Fikiran kita ada. Bila kita fikiran kita ada ni kita guna fikiran kita pergi kecek. Ya. Orang kaya. Kadang-kadang orang kaya dia duduk dia Ustaz. Dia berasa nak buat. Tapi takut nak pergi. Dia takut nak pergi dah. Tapi nak keluar dengan ada cik asal tu. Dia nak buat. Ya, Kadang-kadang dia nak buat. Ya. Tapi dia mari mikir banyak. Ya. Apa? Ujian dia banyak. Ujian kau dia nak buat tu. Boy dia nak buat, bini cuek. Serah. Ya. Bini buat. Ya. Buat apa? Ha. Nak beli beras bagi kat orang. Alah, kita ni pun. Dia kata. Ya, ya. Kita ni pun susah. Ya. Ayah tengok. Ya, betul. Patut ujian pakai Ya. dah. Sebab tu fikir mudah-mudah, Ya. fikir katanya buatlah amalan hak Tuhan suka. Ya, ya, Nah, ya. jadi gini kita kena faham kata Tuhan cedek manusia ni untuk masuk syurga Ustaz Rai. Ya, betul. Jalan untuk kita masuk syurga ni ada banyak jalan. Orang rajin baca Quran, tu jalan. Ya, betul. Orang rajin maya tahajud, tu jalan dia. Ya, betul. Orang alim, tu jalan dia. Orang sesak, sabar. Ya, betul. Sabar banyak. Tu jalan masuk syurga. Tapi kita orang ada, kita orang kaya, mana jalan kita nak masuk syurga? Jalan masuk syurga ni. Wi makan ni kepada fakir miskin, wi makan ni kepada anak-anak yatim. Anak yatim. Lebih lagi bulan puasa. Dah ada orang tamah bagi. Hani dia. Kita buat benar-benar lagu ni menyebabkan kita ni nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikasihkan oleh Allah dan kita tak kena bimbang. Tak kena bimbang gapo? Kita kena bimbang kata kalau aku wi kat orang, aku beri. Mana qasad sadaqatun min malin. Ustaz Rai? Ya, ya, betul. Betul ada tu Ustaz? Betul. Tapi Nabi royak. Nabi kata tak kurang. Tak kurang. Tak habis, tak kurang. Orang keluar zakat yang namak lagi. Allah. Orang keluar zakat tu, Orang nama keluar zakat tu namak naik Betul. lagi. Allah. Sebab tu kita tak kena bimbang kata harta kita nak habis dengan sebab kita sedekah, tak kena bimbang kerana Nabi jamin dah kata Allah Taala nak tambah lagi. Lebih-lebih lagi kalau ada zakat. Ya. Ustaz nak tanya. Ya. Zakat ni tak sampai lagi setahun. Kita nak keluar loan ni boleh ke tak Ustaz? Zakat tu. Ya. Kita nak keluar lah ni Ya, boleh ke tak? Misal zakat kita sampai setahun Ya. boleh depan. Ya, Tapi loan ni kita nak keluar. Ya. Saya bahasa dengar rasa boleh Ustaz. Boleh. Boleh tak Ustaz? Boleh. Boleh Ustaz Ya, dah? boleh. Ya. Ustaz Jamin kata boleh. Ya, Tak boleh. ada petua kata boleh. Ya, boleh, ya. tak ada Boleh, tak masalah. ada masalah. Zakat Ya. boleh kita nak keluar. Kita nak lebih tak apalah. Betul tak ada masalah. Tak ada Hak tu masalah. menjadikan sedekah. Ya. Hak ni perlu sekali. Sebab tu bapa, Ya. mak kita duk taruh mana-mana. Ya. Duit duk taruh dalam bank. Keluarlah zakat. Keluarlah zakat. Keluarlah zakat. Keluar zakat. Banyak-banyak kita mengeluarkan zakat. Ya. Cepat-cepat kita keluar zakat, lebih lagi masa sekarang loan ni orang perlu benar-benar. Tapi zakat Ustaz, kita boleh beli beras Ustaz dah. Zakat tak Boleh boleh beli beras. Kita zakat, misal zakat emas. Ya. Kita ambil duit nak beli zakat. Kita pergi beli beras, ganti jadi beras. Boleh tak Ustaz? Tak boleh kena beli duit kan? Ada setengah ulama kata boleh, apa setengah tu kata tak boleh. Jadi comel kat duit lah. Ya. Comel duit. Ya, Jadi ya. kita bagi duit. Ya. Berapa duit yang boleh Ya. beli banyak perkara lah. Ya. Boleh beli beras, boleh Ya. kau tu, boleh kau ni. Allah. Ibu bapa, hak mana dalam kampung pakat buatlah setiap-tiap kampung. Ya. Tiap buat tiap-tiap kampung. Lepas tu kalau kita buat, kita buat dalam Facebook, tak ada masalah. Ya. Dia mau kata ria. Ya gini. Ya. Ya buku ria ni dia duduk dalam hati. Di hari ni kita manusia jangan duk ambil kerja malaikat. Ya buku ria ni kerja malaikat. Ya, kan? ya. Malaikat nanti cek hati kita. Ni kita manusia hidup gaduh. Oh ya tu buat kau tu kana. Dok, bukan kerja kita. Buku ni kita tak usah cek. Buku lah ni buku masalah di hari ni. Tengok orang tak ada beras nak nanok, tak ada nasi nak makan. Hak tu ya parakit kita. We fikir gitu. We pakat fikir lagu tu. Hak ni yang saya duk kecek sama-sama Ustaz. Kata kita orang senang ni setiap kali kita nak makan, setiap kali kita nak makan ni kita gamau orang hak tak boleh makan. Setiap kali kita nak makan gamau orang tak ada makan ni Allah. Kalau nak sungguh kita long berhenti kita tahu. Kita nampak lah. Saya ingat Ustaz, mari saya pergi. Ya. Semalam saya tidur Ustaz, mari mimpi duk Ya. jumpa orang ni Ustaz. Jumpa orang susah, mari royak saya tak ada makan ni Ustaz.
Jadi kejut jaga masya-Allah. Jadi dia mari masuk dalam mimpi tak. Jadi mimpi mengigah apa kau? Aku kena pergi tolong yo tu. Aku kena pergi tolong ni. Pak kita sore, saya sore ustaz. Ustaz sore tak puasa, ustaz nak buat 3 cawak tak? Ya betul. Betul. No. Tapi kalau semua kita pakat ramai-ramai. Sebab tu berapa hak susah-susah hak duk dengar di hari ni share lah masuk dalam Facebook orang hak kaya. Kadang-kadang orang kaya tak tengok hari ni berapa orang ni 400 orang duk tengok hari ni. Ustaz, kalau kita orang susah-susah ni kita share masuk Facebook orang kaya. Dia dengar hak ni atik. Bukan kita nak berhabis harta dia. Tapi kita kena ingat bahawasanya kita tolong orang, insya-Allah Allah Taala tolongkan kita. Nabi sebut dalam satu hadis, man qada hajata akhihi faqadallahu hajatahu. Siapa dia sempurna hajat saudara, Allah sempurna hajat kita. Allah sempurna hajat kita. Saya nak ayat betul-betul belah lah ustaz minta masa sikit ustaz. Mari ni saya ambil gis dekoh duit hak orang wi ustaz. Hak orang wi saya zakat suruh wi kepada orang. Saya sebagai terima bukan duit saya betul-betul. Tapi saya sebagai tolong menyampaikan hajat demo, ambil duit gi wak gi. Saya pergi tabah ustaz. Pergi tabah nak beli buah pau. Buah pau demo wi ustaz. Jadi saya yakin katanya kita tolong dia, Allah tolong kita. Tolong kita pula. Nak beli buah pau. Allah, boleh 3 jabir buah pau, 2 jabir buah lima. Hak ni kita nak beli ustaz ni, tapi dia mau bagi. Jadi wasa katanya hasil daripada kita tolong tak ni. Masya-Allah. Hak kita tolong tak ni ustaz. Lepas tu benar hak kita tolong tak ni. Bukan duit kita tapi usaha daripada kita. Ni nak ayat kata ibu apa, tak kena bimbang, tak kena takut. Kalau kita tolong orang, Allah tolong kita. Masya-Allah. Pegang benda ni molek. Kita tolong orang, kita tolong orang, Allah Taala tolong kita. Insya-Allah Taala. Allahu akbar. Itulah ustaz yang saya nak bagi masa lebih sikit. Lebih tak apa Bapak Zul, alhamdulillah, barakallahu. Lebih lagi kalau bulan Ramadan ni kita pakaklah. Jangan duk taruh duit. Jadi masalah ni masa kita kena buat duit kita untuk wi kepada orang. Untuk wi kepada orang. Jadi tajuk yang Ustaz bagi ke Bapak Zul tadi tu dah, nak wi hati bermurah ni dah. Kena molek dah Bapak Zul dah. Jadi kat mana kita dengar daripada Bapak Zul tadi tu, istiadat kita dalam bulan Ramadan ni. Yang pertama tadi tajuk yang Ustaz lontar kepada dia tu, macam mana kita nak sambut bulan Ramadan. Yang kedua, macam mana ni kita ni dalam bulan Ramadan ni nak jadi sifat pembuah hati. Ya Allah. Buat zakat lagi tak kita dah. Insya-Allah satu hari nanti kita akan bincang tentang zakat. Lagu mana zakat ni dia makan masa kat Bapak Zul nak bincang dengan dia. Tapi tak apa. Duit kita tu wasa nak zakat dah tak sampai masa pun boleh keluar. Jadi Ustaz seru kepada apa kita ni. Jadi Ustaz Bapak Zul ni dia orang jalan apa Bapak Zul ni? Kepada orang bawah-bawah tengok kan dah. Ke bawah kapur yang nampak dah. Jadi ustaz ni kadang-kadang jalan juga jadi kita pun dengan masa kita tengok kadang-kadang kita pun tengok dalam statistik KJL dia buat dah. Kadang-kadang KJL buat pun dia mengikut daripada tesi-tesi yang ada dah. Cuma ustaz setahu sesatnya ialah maklumat yang katanya orang negeri Syria ni, orang kaya ni statistik ada yang tulis lah, orang kaya ni 20% ni. Dan orang yang duduk dalam keadaan sederhana tu 55% tu. Lepas tu orang sederhana ada berapa lagi, mana orang susah tu hampir-hampir ada 23% kita lagi lah Bapak Zul dah. 55 25% orang susah. Jadi apabila Ustaz dengar daripada Bapak Zul tadi, khususnya dari bulan Covid ni, kena Covid ni. Dan ni susah lah. Maknanya 80% khususnya 3 wilayah kita ni. Jadi Ustaz pun tengok dalam website dalam hak demo ataran Ustaz ni, masya-Allah di wilayah kita pun Naro dan Taning Jalan apa semua banyak duk bui berah-berah ni. Jadi Ustaz seru kepada puak kita ni, kalau boleh kita sama-samalah kita ni, khususnya kita dalam bulan nak bulan ni dah ayat kita dah susah, dan bulan yang akan datang pun kita cubalah hak mana ada kita cuba memperbanyakkanlah sedekah kita. Sebab Allah kita tengok masalah ni rakyat kita ni, dia sebab Rasul kata tadi lah, ia kena belaka Rasul ni. Kadang-kadang orang menego hak SML kan, SME kan, hak kerja buka kedah-kedah tak nak buka kedah. Jadi
maknanya kita tengok lah ni orang duk buka kedai, kena katuk, maknanya pendapat hasil tak dapat banyak lah. Dia buka kedai, orang mari beli buat kelik, jadi kita tengok-tengok tu banyak yang kita kurang lah di situ dah. Jadi kita suruh kepada kaum muslimin kita ni, macam mana kita nak hidup kita aman damai, hidup dalam masyarakat kita ni sejahtera. Orang susah kita tengok tu, wasa Allah, tengok kepada orang kaya rasa tak cemburu dah. Lalu ni kadang-kadang kita tengok berkali orang susah tengok kepada orang kaya, cemburu berkali dah. Kita ni nak mati susah dah. Ada muli tak mari padu lagi dah. Jadi terima kasih kepada Bapak Zu yang mana usaha benda-benda itu. Jadi sebenarnya ustaz pun sebenarnya ada nak bercakap juga dengan Bapak Zu ni tapi macam ni kita kena buka masa lebih panjang lagi ni Ustaz sendiri pun nak cerita kepada kita bahawa apakah yang disyariatkan oleh Islam kita tentang puasa ini. Sebenarnya banyak. Jadi Ustaz nak ringkas juga pada kita ni, puasa-puasa ni yang sebenarnya bulan puasa ni sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi hadis Rasulullah ni ya jelas kepada kita, setiap perbuatan anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maknanya dalam orang-orang yang berpuasa ni seolah kata ni Allah ni ya ada inklusif. Malaysia ada panggil Allah ni seolah kata orang puasa ni seolah kata Allah nak wis diri barangkali orang puasa ni orang puasa Allah nak wis diri pahala tu. Kalaulah amalan-amalan yang lain ni adalah wakil-wakil Jadi puasa ni seolah kata Allah tu nak bagi sendiri yang besarnya puasa itu tadi. Jadi sebelum Ustaz nak habiskan berbicara dengan Ustaz tentang Ramadan ini, Ustaz cuba nak ambil satu pandangan kepada kita, apakah pensyariatan tentang puasa ini. Jadi hikmat pensyariatan puasa ini, salah satu yang terakhir Ustaz nak cerita kepada kaum muslimin muslimat sekalian ialah puasa ini merupakan latihan Bapak Zul. Puasa ni cuba nak merupakan latihan kita dalam kita tu dahaga, tak makan, tak minum. Kadang-kadang Bapak Zul Ustaz pun masa duk belajar kat sana dulu, ada seorang daripada umur tua dah Bapak Zu, peringkat dia pun habis doktor Bapak Zu habis doktor, orang hebat, tapi kita tengok dia tu dia hari puasa tu dia isap rokok. Kita tengok tubuh yang sihat dah. Jadi kita tengok tubuh yang sihat tu, jadi dia cerita kepada ustaz ni, dia kata saya tak boleh nak puasa, dia kata. Terkejutlah kita. Orang Islam kau bukan Islam ni. Orang pakai habis doktor Bapak Zu. Tapi ustaz dia cerita dia mana dia? Dekat universiti tu Ustaz benar terkejut. Orang ni boleh buat jadi penasihat kita ke tak ni? Dia kata dia tak pernah zaman budak-budak tu kadang-kadang dia puasa dia tu dah. Umur yang lebih dia 2 kali 3 kali je. Dia kata dia macam-macam lah, jadi jadi apa dia panggil penyakit apa Bapak Zu? Dia tak boleh kali-kali tak boleh makan kat, jadi gapo dia panggil penyakit gapo? Kapok. Dia kata kapok. Tapi isap rokok boleh. Pelik juga orang ni jadi apabila kita tidak ada latihan zaman kita budak-budak ni orang tua siapa tua pun kita boleh puasa Jadi Ustaz nak cerita kepada kita bahawa puasa merupakan latihan untuk menjadi orang-orang yang selalu sedia menghadapi situasi yang sukar. Maknanya orang puasa ni dia apabila mari susah ni siapa Covid sekarang ni, Masya Allah ni orang kita ni, mari perasaan ni dia pun bersabar. Dia sebab apa? Dia pernah berpuasa dah. Kalau dia tak puasa, boleh jadi bunuh diri tak ada duit ni Bapak Zul ni. Tapi dengan latihan dia tu, sebab dia latihan hak dia buat lama-lama tu, dia kata ini adalah satunya cubaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tengok pada zaman Rasulullah, pada zaman nabi-nabi yang lain itu, cubaan-cubaan yang Allah bagi kepada nabi-nabi dan rasul, ini juga sebagai cubaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tengok dalam suasana yang kita hidup dalam Covid ini, kita banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang kita selalu bacakan la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh zalimin. Kita selalu berhasrat, kita mengaku diri kita, ya Allah saya ni orang yang zalim. Kita wui gitulah sama. Walaupun kita molek pun kita wui
perendah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah tu dia tengok kesian kat kita. Apabila dia tengok kesian kita pun abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga penyakit itu hilang. Jadi saya nak cerita kepada kita bahawa puasa ini boleh melatihkan diri kita dalam masa kita sukar. Oleh itu kalau kita tengok pada zaman-zaman orang panggil pada zaman zaman kita kata zaman Nabi Daud alaihissalam, yang mana pada ketika itu dia ada tentera-tentera Talut wa Jalut, kita masa dengar kan? Jadi dua-dua salah seorang raja Talut, dan adanya salah seorang yang hebat tentera satu laginya, yang mana Talut ni macam mana dia nak mengalahi dengan Jalut ini. Jadi di dalam itu kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 249 ni, macam mana Talut ini nak pilih tentera-tentera dia ni nak lawan dengan kerajaan yang Jalut itu. Kerajaan Jalut ni kerajaan yang besar lah pada ketika itu. Yang benda ni ini berlaku qabla al-Masih, sebelum sebelum milad lah, 1000 tahun lebih dia berlaku pada zaman orang panggil Nabi Daud alaihissalam pada ketika itu. Dan pada ketika itu dia ada Nabi Samuel pada ketika itu jadi pada itu dia Bani Israel selepas berlakunya Nabi Musa kan, lepas Nabi Musa ni jadi jarak jauhnya nabi-nabi yang datang pada ketika itu. Jadi nak cerita kepada kita bahawa Talut ini dia nak pilih tentera-tentera dia itu yang mana dia pilih tentera-tentera yang adanya orang panggil yang duduk dalam keadaan yang kita ni mendengar arahan Talut, dan tentera yang selalunya menahankan diri. Sebagaimana dalam ayat 249, falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalila minhum, ila akhir ayat. Jadi nak cerita kepada kita bahawa Talut ini dia bagi pesan kepada rakyat-rakyat dia, jangan pada tentera-tentera dia, janganlah fok-fok muning sampai satu hari nanti, sampai satu hari kan. Air ni tempat sungai ni di kawasan Palestin dengan Ordon tu, kata ada sejarahnya. Jadi Talut kata kamu sampai situ tu dia kata faman syariba minhu falaysa minni, sesiapa yang minum pada air sungai itu mungkin daripada tentera kami lah. Wa man lam yat'amhu, sesiapa yang tak minum air itu maka bersama kami. Dan ada juga orang-orang illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, ada juga orang-orang yang mencedokkan air itu. Mencedok tu kadang-kadang saya nak minum, lepas tu dia minum. Apabila dia minum tu jadi minum jadi khamini kau dahaga. Fasharibu minhu. Jadi minumlah mereka itu illa qalil, sedikit saja yang tak minum. Maknanya tentera yang tak minum tu, kata dalam sejarahnya Talut bersama dengan tenteranya 80,000 orang. Jadi apabila sampai di satu tempat di air sungai itu, dan tentera dia minum, maka bersama dengan Talut itu 4,000 orang sahaja. Dan sejarah mengatakan. Tapi apabila pergi jumpa pula dengan kerajaan Jalut tu. Jalut ni orang-orang yang hebat pada ketika itu. Dia tu selalu lawan dengan Bani Israel lah. Kalau kita tengok dah dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tu, dia orang hebat. Siapa dia tu boleh mengambil tabut tu satu kotak, yang mana hak simpan ni bagai-bagai kalau sejarah kata hak simpan ni bagai-bagai Nabi Musa ada simpan ni bagai Nabi Musa tu kata setengah kata simpan ni bagai Nabi Musa yang ada di dalam tu tukar ke dan sebagainya lah. Jadi nak kata orang-orang yang Bani Israel pada ketika itu dia kata macam mana aku nak mengalahkan Jalut ni, tak ada seorang pun yang berani. Maka timbullah Raja Talut ni. Raja Talut ni sebenarnya kalau kita tengok sejarah ni banyak orang Israel tak terima dia, tapi dia orang Israel juga, Bani Israel juga apa tu. Tapi banyak orang tak terima sebab dia duduk dalam keturunan orang lain.
Orang Israel ni banyak keturunan dia tu. Jadi kalau kita tengok sejarah ni, Ustaz adakah cerita pada kita dengan masa yang tidak ada masa panjang itu. Jadi apabila tadi tentera-tentera yang bersama dengan Talut itu tadi ada 4,000 orang hak pergi sekali dengan mula-mula ramai. Bawa mari itu dah minum air kan, minum pakai. Tak usah pergi dengan Talut, maka tinggal 4,000 orang. Apabila 4,000 orang sesapa di situ dia kata, dia tengok pok tentera-tentera jalan, Allah, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Dia tengok kata, Allah, tentera Jalut ramainya. Takutnya tak padah buat kita lawan 4,000 orang ni. Maka tinggalnya 300. 10 orang atau 300, 14 orang katalah sejarah. Jadi nak cerita pada kita itu bahawa orang-orang yang duduk dalam keadaan lapar ni kan, yang dengar pemerintah ni, dengar raja ni, maka Allah bagi benih kepada dia. Dengan 310 orang tu boleh lawan kerajaan Jalut pada ketika itu. Tapi yang jadi hebat pada ketika itu ialah Nabi Daud alaihissalam. Yang mana boleh bunuh Raja Jalut tu. Boleh bunuh Raja Jalut. Sebab sini dia kata di sini dia kata orang panggil qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatan ghalabatan fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Jadi nak cerita kepada kita bahawa ada orang yang beriman yang hatinya berjumpa dengan Allah, hati yakin dengan Allah SWT, dia boleh memenangi hak qalilatan, hak sedikit benar daripada hak banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi Ustaz nak cerita orang kita bahawa puasa ni bukan benda yang sebagai-bagai benda. Orang yang puasa ialah melatihkan diri dia. Sebab orang puasa itulah dia boleh benar segala-galanya. Dalam sejarah Nabi pun dalam peperangan Badr Al-Kubra, orang Islam kita berpuasa. Berapa orang Islam kita boleh lawan dengan orang-orang yang orang kafir pada ketika itu dah. Jadi nak kata berpuasa ni ada satu orang panggil nasrah minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita seru kepada adik-adik kita dan kaum muslimin, puasa ni penting buat kita. Janganlah kita duk rasa benda biasa, sebab orang puasa itulah yang mana Allah bagi pertolongan kepada orang yang puasa dia. Jadi satu lagi Ustaz nak kecek tema ni, satu tajuknya jadi masa tidak ada. Satu tajuk lagi ni Ustaz nak bicara tentang masalah macam mana kita nak mendidik keluarga orang muda kita dalam bulan Ramadan, tapi tak sempat insya-Allah kita satu hari nanti kita akan jumpa lagi lah. Jadi sebelum kita nak katukkan khitamkan majlis kita ini, jadi saya nak cerita kepada Baba Zu, boleh Baba Zu tengok sikit isytiharkan sikit universiti negara kita ni dia nak terimalah pelajar-pelajar kita, yang mana adik-adik kita, yang mana ibu bapa kita yang dengar ruangnya saya dengan Baba Zu ni sebab maklumlah sekarang ni yang musim COVID, musim dia panggil corona virus ni kan. Jadi banyak orang panggil office kita tu staff kita itu dan dia panggil sebab kita susahlah sikit kita nak mari dekat universiti ni nak semak di sini. Jadi saya suruh Baba Zu kita lah cuba isytiharkan sikit kepada kawan-kawan rakan-rakan dia yang mana nak masuk tu. Jadi saya nak cerita Baba Zu sikitnya. Dulu kita buat ROK 2 tu Baba Zu kan, ROK kota kita buat tu siapa 43 Mina, dan kita tu panjangkan sikit learning tu siapa kepada 16 Mesa, ROK Arab kota ni. Lepas tu cuba Baba Zu isytihar lah kepada kawan-kawan saya pesan lah ke Baba Zu sikit lah. Alhamdulillah bapa yang dikasihi, bagi siapa yang ada anak-anak yang habis pengajian radap mau apply dah tu, bolehlah nak mari masuk di dalam ni. Jadi saya sendiri salah satu daripada pelajar pelajar Monoro Mahwijalan Natiwa Rajana Karim. Saya salah satu daripadanya, tapi saya ambil bahagian papisek ngaji hari Jumaat dengan hari Sabtu. Boleh ilmu tak Baba Zu? Alhamdulillah. Jadi gini bapa, bila kita mari sini ni saya ni biasanya ngaji pondok. Ngaji pondok kecil apa besar ni ngaji pondok. Tak biasalah ngaji sekolah, tak biasa. Tapi bila kita mari di sini ni ilmu banyak lagi. Dan
apa ni, ustaz hok duduk mengajar, kita panggil ustaz Ya, ya, ada dipanggil ustaz, panggil acan. Dua-dua nama kita panggil ni bukan PhD saja. Ya. Bukan radak ni lah. Pucuai pun ada tu. Apa panggil? Pucuai sak teracan. Pucuai sak Rong sak teracan Doktor, Allah. Agama Malaysia ada panggil apa? Profesor media. Profesor. Saya tak pandai nak panggil. Ya, ya. Tapi hebat-hebat sajalah. Ya. Bila kita mari ni kita tahu. Boleh arak, kasih arak tu. Jadi banyak. Ya. Maka bapa kalau ada anak-anak, bolehlah nak semak lagi. Kerana masa sekarang ni masih lagi buka Sapan 19 Mesa. Ya. Sapan 19 Mesa. Kalau nak menjelaskan lagi, masuk di dalam Facebook. Ya, Facebooknya. Facebook atau website. Ya. Tengok tulis Monoro tak apa dah. Monoro tak apa dah. Tulis Monoro naik. Tulis Monoro naik lah dah. Naik dah. Lepas tu ataupun tulis Sahabat Islam. Sahabat Islam Arab Seksa. Ya. Hak saya ngaji ni iaitulah hak apa yang panggil kan ni tak? Pak Pisit. Islam tu Pak Pisit. Islam Pak Pisit. Jadi alhamdulillah bolehlah. Anak-anak kita jadi tak ada kena belanja banyak. Ya. Berapa setel berapa tu itu? Setel RM9,000. RM9,000 buku. Tapi kita boleh kecek lagi apa sudah? Allah. Jadi gini. Ya. Dia sini mari dulu. Mari dulu Allah. Mari dulu. Susah kok mana cerita dan royak kepada panggil apa pandangan kita ya. Orang kerja bahagian ni. Ya. Royak cerita saya ni susah gia. Tapi boleh mari insya-Allah lah. Saya sokonglah. Saya sokong dengan penuh hati. Dan di hari ni sendiri pun kita boleh kecek dengan ustaz hari ni bukan biasalah. Alhamdulillah. Sebagai kali yang pertama, insya-Allah ada kali-kali yang lain lagi. Ya. Sekadar tu saja. Allahu akbar. Lepas tu majlis kita pada hari ini. Ya. Insya-Allah Ustaz terima kasihlah kepada Bapa Zul kita. Bapa Zul nak nasihat apa lagi sikit lagi? Ada tak? Kalau nak sebelum Ustaz nak kata majlis ni, ada apa lagi? Ada gambar dah. Ya, jadi terima kasih kepada kalau kira Ustaz bagi anak murid Ustaz lah insya-Allah tak lama lagi tu tahniah lah kepada dia tu. Sebab 2-3 minggu yang lepas tu dia dah salat nipon dah gitulah. Jadi Ustaz kata tahniah lah kepada Baba Zul. Tidak berapa bulan lagi lah dia akan tamatlah pengajian Islam Seksa di Rosak Islamiyah di Universiti Nara. Fakulti apa dia panggil pengaji Islam dan bahasa Arab di sini lah. Jadi terima kasih kepada Bapa Zul tapi saya pun selalu nasihat kepada beliau supaya beliau itu menyebarkanlah risalah yang mana yang bawa daripada Hak Universiti Nara duk ajar kepada Bapa Zul semoga dia pergilah ke mana-mana tempat mana yang orang-orang yang mengaji habis agama ni dia duk mana ni bergerak sama Bapa Zul jadi ilmu yang ada tu semua menyebarkanlah. Jadi Ustaz nak kata majlisah kita nak katakan program kita tentang apa dia panggil mukaddimah Ramadan ni Ustaz rasa Bapa Zul bukan sekali rasa ni akan datang ni kena panggil lagi ni sebab kita ada ruangan kita dalam bulan Ramadan hak khususi pula tentang hak Ramadan lah. Ini sebagai mukaddimah kita ni. Untuk mukadimah kita nak mencetuskan Ramadan, hayat Ramadan kita tu kepada kaum muslimin muslimat. Jadi Ustaz tidak ada apa-apa, maka Ustaz terima kasih sekali lagi yang Bapa Zul sudi mai kat sini walaupun masa dia tu dah habis dah solat ni penggapa tapi Ustaz telefon 2 hari lepas tu dia masya-Allah itulah semoga Allah memberikan ganjaran kepada beliau yang begitu banyak sekali lah. Dan Ustaz terima kasih sekali lagi kepada dia sebab dia ni bukan sekadar main ngaji dia pergi cari pula orang susah. Ustaz dengar tak ni wasa masya-Allah anak murid kita ni. Itulah yang kita bangga juga dengan kelakuan yang telah dijalankan oleh Bapa Zul ini. Jadi Ustaz disudahi aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Lagi